Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Hari ini masuk bab 11, pengenalan tentang set. Pengenalan set, kalau awak tengok buku teks muka surat 246. Okey, apa yang awak akan belajar dalam set adalah set kosong, set sama, set semester. Okey, set semester ada dua, set pelengkap dan subset. Okey, kita pergi ke subtopik 11.1 iaitu set. Sebenarnya apa yang dinamakan sebagai set? Okey, set ni dia adalah satu kumpulan objek. Di mana dia mempunyai ciri-ciri yang sama dalam kumpulan sama. Okey, contohnya kita tengok latih diri 11.1a. Okay, awak tengok, kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. So, kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu darat, laut dan udara. Okey, so untuk darat, pengangkutan darat apa dia? Daripada senarai yang diletakkan di dalam kotak itu. Pengangkutan darat apa dia? Okey, boleh tulis dekat sini. Kereta adalah darat. Okey, lagi apa? Lori darat. Kapal udara ke laut? Kapal adalah laut. Helikopter udara. Roket udara. Kapal terbang udara. Kemudian van darat. Bas darat. Sampan laut. Bot laut. Feri laut. Belon panas apa dia? Belon udara panas udara. So kita dah bahagi ikut kategori pengangkutan. Yang ni kita panggil satu, maksudnya kalau satu set ni set darat. Pengangkutan darat kereta, lori, van, bas. Pengangkutan laut, kapal, sampan, bot, feri. Pengangkutan udara, set dia helikopter, roket, kapal terbang, belon udara panas. Okey, faham? Okey, so kita pergi seterusnya. Bagaimana pula kita menghuraikan satu set? Okey, kita nak huraikan set itu, kita tengok. Contohnya kita tengok kita ada jalur gemilang. Kita nak tulis warna dalam jalur gemilang sebagai satu set A. Okey. Set ni dia ada tiga huraian dia. Satu, perihalan. Yang kedua, penyenaraian. Yang ketiga, tata tanda pembina set. Yang ni awak kena tahu. Okey, perihal dia kata set A kan. Jadi set A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Okey, kemudian kita senaraikan. Senaraikan mesti menggunakan tata tanda set, iaitu bracket yang macam ni. Okey, so A warna jalur gemilang ada apa? Merah, putih, mesti koma biru, kuning. Kemudian tutup balik. Nampak? Setiap objek dalam set ini kita panggil unsur. Nampak? Okey. Kemudian tata tanda pembina set. Contoh tata tanda dia A, set A kan? Sama dengan bracket X ialah warna dalam jalur gemilang. Tutup balik. Itu cara nak tulis. Okey, jelas? Okey, kita pergi kepada contoh 1. Okey, huraikan setiap yang berikut dalam set menggunakan perihalan, penyenaraian dan
penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, untuk A, huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, jadi kita anggap P sebagai set. Katalah set huruf tu adalah set P. Okey, perihalan dia P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam salin balik perkataan Malaysia. Okey, penyenaraian. Okey, senaraikan P sama dengan apa huruf dalam perkataan Malaysia? M, A, L. A tak payah tulis dah sebab dia dah ada ulangan. Ulangan tak perlu ditulis. Y, S, I. Okey. Kemudian tata tanda pembina set. Jadi P sama dengan bracket dia X titik bertindik X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Tutup balik. Okey, faham? Kita tengok B. Okey, untuk B, dia minta nombor ganjil yang kurang daripada 20. Katalah cikgu nak buat set ini adalah set Q. Okey, perihalan dia adalah Q ialah set apa dia? Nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey. So kita senaraikan Q sama dengan bracket. Apa nombor ganjil yang kurang daripada 20? 1, 3, lagi apa? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19. Tutup balik. Nampak? Okey, dan kita buat tata tanda pembina set. Jadi Q sama dengan X titik bertindik X ialah nombor ganjil. Nombor ganjil apa? Ya, nombor ganjil dan X adalah kurang daripada 20. Tutup balik kurungan. Jelas? Okey, so kita proceed. Okey, seterusnya apa yang awak perlu tahu? Set kosong. Apa itu set kosong? Set kosong ni adalah set yang tiada sebarang unsur di dalamnya. Okey, contohnya orang ni dia suruh namakan bulan yang mempunyai 30 hari, 32 hari. Tapi kawan dia kata tak ada bulan yang mempunyai 32 hari. So, set M adalah set kosong. Yang tu simbol untuk set kosong. Okey, ataupun kita boleh tulis jadi M sama dengan set kosong, kita tak tulis apa-apa di dalamnya. Nampak? Tu set kosong. Okey, kita pergi ke seterusnya. Apa yang perlu lagi awak tahu? Okey, kita tengok latihan 11.1b. Huraikan setiap yang berikut dalam set menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Dia nak warna pelangi. Siapa ingat warna pelangi ada berapa? Okey, warna pelangi kita tahu ada 7 color kan? Okey. So, perihalan dia. Katakanlah kita anggap huruf P. P adalah untuk warna pelangi. Jadi, perihalan dia P ialah set yang terdiri daripada warna pelangi. Okey, nampak? Okey, so kita senaraikan.
Apa warna pelangi? Senaraikan. P sama dengan warna dia. Merah. Jingga. Siapa ingat lagi? Kuning. Hijau. Biru. Apa lagi? Indigo. Ungu. Okey, tutup balik bracket dia. Okey, sekarang kita tengok tata tanda pembina set. Okey, bila tata tanda pembina set, mesti buat simbol P sama dengan buka kurungan X titik bertindih X. Apa dia X? X ialah warna pelangi. Tutup balik. Okey, so selesai. Kita pergi ke soalan 1B. Gandaan bagi 3 yang kurang daripada 25. Jadi cikgu wakilkan set ini sebagai set Q. Okey. So kita nak perihalkan dia. Q ialah set nombor gandaan bagi 3 yang salin balik ni kurang daripada 25. Okey, senaraikan penyenaraian. Q sama dengan bracket apa yang nombor gandaan 3 kurang daripada 25. So 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan 24. Tutup balik. Okey, tata tanda pembina set. Q sama dengan apa dia? Buka kurungan X titik bertindih X ialah nombor gandaan bagi 3 dan apa satu lagi syarat dia? X kurang daripada 25. Okey, so selesai latihan 1A dan B. Okey, untuk soalan nombor 2, tentukan sama ada setiap yang berikut benar atau palsu. So kita tengok benar ke palsu. Jika P sama dengan segitiga yang mempunyai perpenjuru, maka P adalah set kosong. Kita tengok segitiga yang mempunyai perpenjuru. Ada ke segitiga yang ada perpenjuru? Tak ada. Tak boleh. Segitiga tak ada perpenjuru kan? Jadi, maka P sama dengan set kosong. Betul tak ayat tu? Benar. Betul lah, segitiga tak ada yang ada perpenjuru. Okey, untuk B. Jika Q nombor perdana yang juga nombor genap, maka Q adalah set kosong. Okey. Ada tak nombor perdana yang nombor genap? Ada. Apa nombor perdana yang nombor genap? Nombor 2 kan? Jadi tak mungkin Q ni adalah set kosong. Jadi palsu. Nampak? Okey. Note C. Jika R ialah nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 2, maka R sama dengan set kosong. Okey. Ada tak nombor ganjil yang boleh bahagi tepat dengan 2? Tak ada kan? Betul lah, set kosong. Jadi benar. Okey, untuk D. Jika S ialah integer negatif dan X kuasa 3 kurang daripada kosong, maka S adalah set kosong. Okey, kalau kita anggap X tu nombor negatif. Negatif 2. Okey, kata nak buat negatif 2 kuasa 3. Dapat negatif 8. Betul tak? Negatif 8 ni kurang daripada kosong. Jadi, salahlah S sama dengan set kosong. Jadi, palsu. Dia ada nilai kan? Okey, so selesai nombor 2. Nampak? Okey, next. Kita pergi kepada apakah unsur dalam satu set. Okey.
Unsur dalam set adalah benda yang ada dalam set tersebut. Contohnya set A tu dalam soalan ni dia buah-buahan tempatan di Malaysia. Okey? Jadi durian adalah buah-buahan tempatan. Maka durian ialah unsur bagi set A. Bila kita panggil unsur bagi set A, simbol dia mesti macam gini. Yang ni kita panggil unsur bagi set A. Nampak tak? Jadi durian unsur bagi set A. So apple bukan buah-buahan tempatan. Apple bukan unsur bagi set A. Kalau bukan unsur, apple bukan unsur. Letak palang macam tu bagi set A. Sebab set A ni adalah buah-buahan tempatan. Nampak tak? Kita tengok soalan dia. Okey, sekarang kita tengok contoh. Jika diberi P, X ialah nombor perdana. Awak tahu nombor perdana? Dan kosong di antara 0 hingga 20. Lengkapkan setiap yang berikut. Okey, senaraikan apa dia nombor perdana dulu supaya awak boleh tengok. Okey, nombor perdana apa dia? Siapa boleh senaraikan nombor perdana? Nombor yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri sahaja dan nombor 1. So kita senaraikan dulu nombor perdana. Awak ingat tak nombor perdana start dengan apa? 2, 3, 4 bukan nombor perdana. 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey, ni nombor perdana. Ni adalah P. P sama dengan nombor perdana dia. Okey, nampak tak? Okey, sekarang lengkapkan setiap yang berikut menggunakan simbol. Simbol ni, dua simbol ni. Okey, 5. 5 nombor perdana ke tidak? Nombor perdana. Jadi dia adalah subset pula, unsur bagi P. Nampak tak? Okey, tengok 8. B ni 8 ni bukan nombor perdana, jadi bukan unsur bagi P. 19 nombor perdana adalah unsur bagi P. 1 bukan nombor perdana. Nampak? Bukan unsur bagi P. Okey? Selesai. Nampak tak? Faham tak? Okey, kita pergi ke latih diri 11.1C. Okey, letak simbol unsur dengan bukan unsur sahaja. Okey, A, negeri-negeri di Malaysia. Nak senaraikan, awak senarailah semua negeri di Malaysia, takkan tak tahu kan? Okey, lengkapkan setiap berikut menggunakan simbol unsur atau bukan unsur. Johor ni di negeri di Malaysia tak? Negeri kan? Jadi dia adalah unsur. Nampak? Langkawi ni negeri ke kat Malaysia ni? Langkawi tu daerah kan? Dia dalam Kedah, negeri Kedah. Jadi dia bukan unsur, dia bukan negeri dalam Malaysia. Jadi dia bukan unsur. Nampak tak? Putrajaya pun bukan negeri kan? Dia bukan unsur. Selangor negeri ke bukan? Ada kan negeri Selangor? So dia adalah unsur bagi set A. Okey, tengok nombor 2. Diberi bahawa P ialah nombor ganjil dan di antara 0 sampai 50. Okey, Q ialah gandaan sepunya bagi 4 dan 6. Dan X kurang daripada 100. Okey, kita tengok. 2A, nombor 8. Nombor 8 P ni nombor ganjil. Jadi 8 ni genap kan? Jadi dia bukan unsur. Faham? Okey. 17 nombor ganjil. Dia adalah unsur bagi P. Untuk C, 63. 63 ni lebih daripada 50 dah. Jadi dia bukan unsur walaupun dia nombor ganjil. Faham tak? Okey. So, teruskan nombor yang D.
84 ni betul dia kurang daripada 100. Dia gandaan sepunya tak bagi 4 dan 6? Macam mana nak tahu? 84 bahagi 4 dapat tak jawapan? 21. 84 bahagi 6 dapat berapa? Dapat 14. Jadi dua-dua ada nilai. Dia adalah gandaan sepunya lah. Jadi dia merupakan unsur bagi Q. So awak tengok 60 ni awak tengok boleh bahagi tak dengan 4? 60 bagi 4 dapat 15. Okey, 60 bahagi 6 dapat 10. Boleh. Dan dia masih kurang daripada 100. Jadi dia merupakan unsur bagi Q. Okey, kita tengok seterusnya. 46 ni boleh bahagi tak dengan 4? Tanpa baki tak boleh. Dia ada baki. Okey, so 46 boleh bahagi dengan 6. Tak boleh juga, ada baki. Jadi dia bukan gandaan sepunya bagi dia bukan gandaan sepunya bagi 4 dan 6 walaupun nilai dia kurang daripada 100. Jadi dia bukan unsur bagi Q. Okey, nampak tak? Kita check balik. A betul tak? Dia bukan unsur. B, yang ni C ni bukan unsur. Nampak tak? Dah terlajak sebab dia C ni dia lebih daripada 50. Okey, so itulah jawapan dia. Selesai nombor 1 dan nombor 2 latihan 11.1C. Okey, so dah faham yang tadi unsur dengan bukan unsur. Kita tengok bilangan unsur dalam set. Okey, ni sangat simple. Awak tengok Katalah P tu unsur dia A, B, C, D, E, F. Okey, bilangan unsur dia kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, simbol dia N. N tu untuk bilangan. Unsur bagi P adalah 6. Selesai. Okey, nampak? Okey, kita tengok contoh 3. Diberi P ialah huruf dalam perkataan wawasan dan Q ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Yang ini ni maksud dia untuk Q tu, maksud dia Q tu adalah 1 dengan 6, 2 dengan 5, 3 dengan 4. Kita tambah 2 tu dapat 7. Nampak tak? 1 tambah 6, 7. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 4, 7. Nampak? Okey. So sekarang ni kita tengok apa dia punya unsur. Okey, tengok A. Unsur bagi P. Jadi untuk A tu kita senarai dulu. P unsur dia adalah wawasan. Jadi huruf apa yang ada? W, A, S, N. Yang berulang tak perlu tulis balik. Jadi berapa bilangan unsur dia? 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Nampak? Okey, kita tengok yang Q pula. Q adalah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Jadi Q ni unsur dia adalah 16, 25, 34. Boleh patah balik? 43, 52, 61. Dan satu lagi 70. Jangan lupa. Okey, kita tambah dua-dua tu dapat 7 kan? Okey. So, bilangan Q adalah kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dapat 7. Nampak? Simple je kan? Kira je. Okey, kita tengok latih diri 11.1D. Tentukan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut. Okey. Set A. Unsur dia ada berapa? Awak kira. Set unsur bagi set A. Ada berapa tu dalam dia? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, B. Unsur bagi set B adalah huruf konsonan dengan perkataan kemahiran. Konsonan tu apa? Huruf vokal dan konsonan. Konsonan tu huruf apa?
Okey, konsonan tu huruf. Tengok, senaraikan dulu dia punya ni. K, M, H, R, N. So ada berapa huruf tu? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Bilangan dia 5. Okey, untuk C, warna lampu isyarat. Jadi warna lampu isyarat ada apa? Merah, kuning, hijau. Okey, jadi ada 3 kan? So NC sama dengan 3. Okey, last one. Gandaan 11 yang kurang daripada 100. Okey, jadi gandaan 11. Jadi 11, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. So, berapa bilangan dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, sama dengan 9. Okey. So, selesai latih diri 11.1 di nombor 1. Okey. Kita pergi ke nombor 2. Okey. P adalah integer antara negatif 5 dengan 2. Awak senaraikan dulu. Apa dia integer antara negatif 5 dan 2? Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Apa lagi? Negatif 1, 0, 1, 2. Nampak tak? Okey. Jadi cari bilangan NP. So, NP sama dengan, kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So negatif 5 tu tak termasuk. Dia di antara antara negatif 5 dan 2. Jadi kita kira kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, seterusnya Q. Untuk Q, nombor genap yang kurang daripada 15. Jadi apa dia nombor genap? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, jadi berapa bilangan NQ sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bilangan dia 7. So, simple je kan? Okey. Okey, selesai nombor 2. Okey, kita pergi ke kesamaan set. Apa dia kesamaan set? Awak tengok. Set dia sama walaupun, tengok set A harum. Ada huruf H, A, R, U, M. Set B dia susun balik, dia jadi murah. Tapi huruf dia masih huruf yang sama. Set C adalah rumah, dia susun balik. Huruf dia sama kan? H, A, R, U, M. Huruf dia tetap sama. Jadi set ni adalah sama sebab dia ada unsur yang sama dalam setiap set. Okey, kita tengok contoh 4. Terangkan setiap pasangan set yang berikut adalah sama atau bukan. Okey, kita tengok A. Huruf vokal dalam perkataan sekolah. Jadi P sama dengan huruf vokal adalah E, O, A. Betul tak? Okey, so untuk Q huruf vokal dia adalah kejohanan. E, O, A juga. Jadi P sama dengan Q. Nampak? Okey, kita boleh tulis set P sama dengan set Q. Okey, kita pergi ke soalan B. F adalah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. So F sama dengan kuasa 2 sempurna. Letak apa? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 36, 49. Itu kuasa 2 sempurna. Okey, G. G dia dah bagi dah. 4, 9, 16, 25, 36, 49. Set F sama tak dengan G? Tak sama. Sebab apa? Sebab set F ada nombor 1. G tak ada. So F tak sama dengan G. Nampak? Okey. So, selesai contoh 4. Kita pergi latih diri 11.1E.
Tentukan sama ada setiap pasangan set yang berikut adalah set sama atau bukan. Set sama atau bukan. So, kita pergi A. G adalah huruf dalam perkataan rajin. Awak tengok. Rajin. Dan H adalah huruf dalam perkataan jiran. Dia huruf dia sama tak? G sama dengan R, A, J, I, N. Okey. Huruf H, perkataan jiran. Dia ada J, I, R, A, N. Huruf dia J sama J. Kita check. J sama J, I, R, R, A, N, A. Oh, sama. Jadi, G sama dengan H. Set sama. Okey, kita pergi soalan B. M adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. N adalah nombor bulat yang kurang daripada 6. Jadi, apa yang nombor bulat kurang daripada 6? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, set sama ke tidak? Tidak. M tak sama dengan N. Jadi, bukan set sama. Okey, kita tengok soalan C. P adalah nombor gandaan bagi 2 dan di antara 25 hingga 45. So, gandaan bagi 2 adalah 26. Start kan? 28, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Tutup balik. Okey. Q adalah nombor yang mengandungi digit 2 dan di antara 25 hingga 45 juga. Dia mesti ada digit 2. Okey, so 26, 28. Ni tak ada. 32, digit 2, 42. Okey, sama tak dia? Tak sama kan? Jadi P tak sama dengan Q. Jadi set bukan set sama. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya D. A adalah bahasa kebangsaan Malaysia dan B adalah bahasa Melayu. Okey, kita tengok. Okey, A bahasa kebangsaan Malaysia adalah bahasa Melayu. Okey, B bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Jadi dia adalah set yang sama. So, set sama A sama dengan B. Nampak tak? Itu untuk D. Okey. So, habis selesai 11.1 E.